Dan untuk itu Fatin, ayo kita perkenalkan tetamu kita di studio. Secantik manis sebelah Fatin, kita mulakan adalah Alia Jaafar Siddiq. Apa khabar Alia? Hai, khabar baik. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, dan di sebelah Alia kita bersama dengan Muhammad Hafizuddin Muhammad Faisal, yang mana Alia dan Hafiz dua-dua adalah mewakili golongan belia. Sihat Hafiz? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di hujung sana kita bersama dengan Dr. Muhammad Syamsi Nur Abdul Aziz selaku penganalisis politik dan juga pensyarah kanan di Pusat Latihan Intern dan Penggayaan Akademik Citra Universiti Malaya. Betul Doktor? Ya, betul. Sihat Doktor? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Okey, baik. Kita nak mulakan Yana dengan perkongsian kita hari ini. Doktor, pengundi muda ini apa yang mereka perlukan? Kita tak nak tanya dulu kepada pengundi-pengundi baru dan juga muda ini. Kita nak tanya kepada doktor sebagai konteks inisiatif ataupun langkah kerajaan untuk kita menukar ataupun mengubah landscape pada 21 ke 18 tahun tu, Doktor. Okey, pertamanya saya melihat ini adalah pilihan raya 19 hari bulan ini adalah yang kali pertama dalam tiga benda. Pertama adalah dari segi pengundi. Untuk kali pertama kita memasukkan pengundi yang berumur 18 tahun ke atas. Itu semua sedia maklum. Dalam masa yang sama, ia melibatkan pertumbuhan yang sangat bertambah. Sebab adanya undi automatik, pendaftaran secara automatik. Di mana kalau dulu kita ingat pada PRU 14 jumlah pengundi mendaftar adalah sekitar 14.9 juta macam tu. Kali ini ditambah hampir 22 juta. Wow. Jadi maknanya dekat 7 juta bertambah tu. Tinggi tu. Jadi dan yang kedua adalah dari segi parti yang bertanding. Ada juga kali pertamanya, iaitu kali ini gabungannya ada lebih banyak kepelbagaian. Dia dah jadi ada macam kita kata di hadapan kita nanti ada seumpama sekebun cinta nan berbunga. Semua akan memberikan manifesto lah. Semua akan bagi janji. Jadi pengundi muda kena sedia. Dan yang ketiga adalah senario politik semasa dan senario ekonomi semasa. Kalau kita tengok, ini adalah kali pertama kita buat pilihan raya selepas kita menghadapi COVID-19. Maka keadaan ekonomi, keadaan politik amat-amat perlu dititik beratkan. Maka keadaan yang selepas ini, selepas 20 hari bulan 11 ni nanti, bila kita ada kerajaan yang baru ni nanti, sangat-sangat pengundi muda ni bertanggungjawab untuk memilih kerajaan yang boleh membantu menyelesaikan masalah-masalah ini. Jadi saya rasa yang tu dulu. Baik. Mukadimah yang cukup baik sebenarnya. Okey, dan sekarang ni kita nak bertanya kepada pengundi muda kita. Kalau tengok macam bolehlah sebaya lah dengan kita. Boleh sebaya. Kita sama. 10 tahun yang lalu. Tak adalah. Okey, kita mulakan dengan Hafiz terlebih dahulu. Mewakili golongan belia. Okey, Hafiz secara peribadi melihat apa antara kriteria yang akan orang kata influence ataupun mempengaruhi keputusan Hafiz untuk memilih seseorang calon tu. Okey, saya berpendapat macam doktor sampaikan tadi, kita punya landscape politik pun sekarang dah berubah. Macam dulu tak ada undi 18. Sekarang kita dah melaksanakan undi 18. Jadi antara faktor yang saya sebagai belia melihat, perkara penting ialah saya melihat bagaimana faktor background seseorang calon tersendiri. Macam contoh, kalau saya nak mencari guru, sudah pasti saya akan mencari guru yang berilmu. Macam tu juga saya ingin memilih pemimpin yang mempunyai background education yang saya kira cukup kuat supaya apabila pemimpin tersebut berkomunikasi dalam sudut antarabangsa, sudah pasti akan membawa negara Malaysia ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi background pemimpin itu juga memainkan peranan lah menurut Hafiz. Okay, dan ini untuk Alia dan Hafiz pertama kali? Betul, pertama kali. Excited tak? Saya excited untuk keluar mengundi. Okey, baik. Untuk Alia, kalau tadi Hafiz dah kongsikan antara kriteria dan sedikit harapan yang Hafiz berikan, yang mana ciri-ciri pemimpin ataupun calon-calon itu pastilah mengikut apa yang Hafiz harapkan. Bagi Alia bagaimana pula? Ada tak antara kriteria? Kalau sekarang ini kan anak-anak muda sekarang ini memang tak terlepas dengan internet, teknologi dan sebagainya. Ada atau tidak? Ataupun ia mempengaruhi atau tidak untuk memilih calon-calon yang dekat kecenderungannya kepada teknologi ini? Okey, bagi saya sebenarnya sama saja macam apa yang Hafiz katakan.
credibility seseorang calon itu ataupun tahap kepimpinan seseorang calon itu orang kata influence pengundi-pengundi muda terutama sekali macam kami ni expose kepada media sosial bagaimana seseorang calon itu berkomunikasi, cara kepimpinan seorang calon itu mengawasi orang kata memimpin kawasan ataupun sesuatu tersebutlah. So semestinya macam Fatin tanya tadi, adakah faktor daripada faktor-faktor lain? Yes, social media memang sangat memainkan faktor-faktor lah untuk kami sebagai seorang anak muda untuk memilih sebab ialah social media kita nampak dan lihat kan bagaimana seseorang itu mempunyai tahap kepimpinan dan credibility lah. Itu daripada Alia punya pendapat lah. Hafiz setuju social media memainkan peranan untuk anak-anak muda ni dalam membuat keputusan? Saya setuju sebab kalau tengok sekarang ni dekat banyak media platform TikTok banyak mudah untuk lebih viral dan juga sebagainya. Itulah lebih dekat untuk tarik pengundi-pengundi muda sebenarnya. Kalau doktor, tanya doktor pula. Doktor pun nampak muda. Okey. Baik, sebenarnya Fatin ada banyak lagi yang kita nak tanya kepada tetamu kita. Dan ini ada satu paparan menarik yang disediakan oleh wartawan kami. Kita tanya kepada golongan belia. Apa kata Fatin kalau kita tanya pula kanak-kanak pendapat mereka bayi-bayi halet tu? Ya, bayi-bayi halet tu lah. Urhan belum lagi lah. Okey, Urhan belum lagi. Berkenaan dengan PRU ataupun pilihan raya apa ini. yang mereka tahu? Jom kita tengok. PRU 15 semakin hampir dan umur pengundi adalah semakin muda. 5 juta pengundi muda bakal mengundi pada tahun ini. Bila bercakap tentang undi, anak-anak kecil kita pun faham dan tahu. Okey, apa kata kita tanya pendapat mereka tentang apa itu undi dan apa itu pilihan raya. Jom kita tanya. Tak cikgu cerita pasal undi ke pilihan raya ke ada tak? I don't know. Alright, it's okay. Thank you very much. Apa yang awak tahu pasal undi? Undi tu dia macam kata dekat satu kelas ni. Ada 3 orang. Lepas tu kena pilih siapa yang jadi ketua kelas. Lepas tu cikgu bagi seorang satu kertas. Siapa yang akan lagi banyak diundi, dia yang akan jadi ketua kelas. Macam tu lah. Pilihan raya tu apa? Masih dah hari raya. Hari raya? Ya. Betul ke? Ya, betul dah. Undi pula? Undi pula tak tahu. Pilihan raya? Tak tahu. Undi tu untuk memilih orang. Undi tu pilih orang. Mengundi tu macam siapa yang nak undi jadi menteri dengan siapa yang nak jaga Malaysia. Lepas tu, siapa yang boleh bantu rakyat dengan bagi duit dekat kanak-kanak. Wah, A++ jawapan adik kita yang terakhir tu tadi, Fatin. Saya suka. Mungkin nampak macam ringan perkara ni bila kita bertanya kepada kanak-kanak. Tetapi sebenarnya kalau sedari kecil lagi mereka sudah didedahkan dengan apakah itu undi, tentang pilihan raya, mereka tahu dan mereka faham dan ini sebenarnya yang akan mencorak dan membantu mereka apabila mereka bergelar belia suatu hari nanti dan diberikan tanggungjawab untuk mengundi. Betul. Dan saya suka juga kalau nak tanya, kita dah dengarkan apa kata kanak-kanak. Mungkin di masa hadapan, masa depan mereka akan duduk di sini dan kita akan bertanya mereka. Tetapi doktor, adakah juga pilihan raya ataupun pemilihan daripada kalangan muda ini dipengaruhi oleh ibu bapa juga? Saya rasa ibu bapa turut memainkan peranan. Tetapi untuk pengundi muda generasi Z ni, saya rasa penglibatan ataupun pengaruh ibu bapa adalah minimum sahaja. Minimum. Saya setuju dengan 2 orang sahabat saya, sahabat muda Rasau. Sahabatlah tu. Sahabat tu. Di mana yang utamanya untuk mendapatkan undi dalam kalangan pengundi-pengundi muda ni adalah platform social media. Okey. Jadi social media ni dia jadi, saya bagi satu analogi lah. Orang muda ni biasa dikaitkan dengan bercinta, dengan dalam nak mengorat. Jadi dalam social media ni nanti dalam tempoh selepas daripada penamaan calon, manifesto akan boom dalam social media, segala benda akan ditawarkan. Jadi manifesto tu seumpama satu lamaran cinta. Orang kalau bercinta dia janji segala mak neka lah kan. Dia akan kata abang akan buat begitu. Begitulah juga nanti parti-parti politik. Dia akan mengutarakan segala rancangan-rancangan dasar yang dia nak buat, segala bulan dan bintang. Jadi di situ pengundi muda kena sempoi, kena cerdik sikit untuk nak menilai, sebab paparan yang ada hanyalah di atas skrin telefon.
dan dengan atas kita kata kekurangan pengalaman, tetapi bijak untuk nak menilai mana intan, yang mana duri, yang mana wanginya bunga. Ada 3 pilihan. Tapi bagaimana pula kan kita nak tanyakan kepada Hafiz bagaimana persediaan untuk pemilihan tu. Macam doktor cakap tu memang betul-betul kena pilih yang tepat walaupun kita tak bersemuka dengar secara verbal dan sebagainya. Kita kena ada orang kata kebijaksanaan. Betul, dan apatah lagi kita tak tahu bagaimana mereka apabila sudah dilantik nanti bakal berkhidmat kepada masyarakat. Jadi untuk Hafiz macam mana? Bagi saya sebenarnya itu terlihat dari sudut kematangan belia itu tersendiri untuk berfikir sama ada tawaran yang diterima itu realistik untuk dilaksanakan ataupun tidak. Realistik. Saya realistik suka perkataan Hafiz tu. Sebab kalau kita nak fikirkan janji bulan dan bintang pun saya risau nanti kalau kita terlalu berharap kita akan kecewa. Macam dalam cinta jugalah. Tapi kalau kita sebagai pengundi yang matang, belia yang matang, saya kira untuk membuat satu keputusan tu kita perlu berfikir sama ada tawaran yang diberikan kepada kita itu mampu dilaksanakan ataupun tidak. Okey. Dan rata-rata yang bakal bertanding tu pun perlu menjadi realistik juga. Jangan memberi janji sekiranya tidak dapat ditepati. Nanti jadi capati. Okey, baik. Okey, mungkin Alia juga boleh kongsikan juga. Okey, tadi dah beritahu salah satu kriterianya. Okey, iaitu melihat background ataupun latar belakang pemimpin yang bakal diundi tu. Tetapi menurut Alia secara peribadi, pada usia 23-24 tahun ini, apa sebenarnya yang pengundi muda, pengundi belia mahukan untuk mencorak masa depan negara kita? Okey, so sebenarnya soalan itu sangat patutlah ditanya kepada semua pengundi belia lah. Macam especially pada Alia dan juga Hafiz. Yang pertama kali kita baru nak mengundi kan. So macam Hafiz kata tadi, kita patah balik kita lihat kepada background dan juga latar belakang. Tapi sebenarnya apa yang seorang pengundi muda mahukan terhadap seseorang calon itulah. First thing first, bagaimana beliau ataupun sesebuah parti itu sendiri mampu untuk orang kata bila dah keluarkan manifesto dan sebagainya mampu untuk mencapai, untuk melaksanakan manifesto tersebutlah. Macam tadi yang nak kata bukan hanya sekadar macam kita bagi saja manifesto tapi last tak tepati pun. Nanti dicapati kan. So macam patah balik macam sama juga pengundi muda pada hari ini memang sebenarnya mereka hanya mahu seseorang yang melaksanakan apa yang diperkatakan dan bukan hanya omong kosong lah. Itu sahaja sebenarnya. Itu sahajalah permintaan daripada seorang pengundi muda lah sebenarnya. Cukup lengkap. Baik, itu kata Hafiz dan juga kata Alia. Kita nak dengarkan juga doktor ya berkenaan dengan apa sebenarnya pengundi muda ini mahukan daripada rakan-rakan kita di luar sana. Tahun ni first time untuk Piala 15 ni lah. Tahun ni pertama kali lah. Sebab umur baru 23 tahun kan. Saya baru first time lah sebab tahun ni saya baru 18 tahun. Ini kali pertama sebab saya baru berumur 18 tahun pada tahun ni. Kemampuan tu lebih penting. Dia tak kisah kalau popular ke tak. Popular tu boleh datang kemudian. Yang penting adalah kemampuan. Yang pada saya, pada pendapat saya, yang mampu menuju Malaysia lagi penting daripada populariti. Eloknya macam orang cakap bagi macam mana bagi kerjasama sama rakyat. Cakap faham antara satu sama lain lah dengan rakyat yang cakap macam ada masalah, macam fakir miskin tu. Macam cakap kehebatan diorang lah. Lebih kurang macam tu orang cakap macam mana diorang handle negara ni lah, bukan daripada populariti. Mestilah yang pandai buat keputusan, yang boleh handle masalah negara. Maksudnya tak ada lagi rasuah-rasuah lepas ni. Kalau setakat popular tapi tak pandai handle negara, macam tak sesuai untuk jadi pemimpin yang bertanggungjawab, yang boleh faham masalah negara tu dan dapat selesaikan masalah dia lah. Kriteria pemimpin adalah mestilah bijak dalam menyelesaikan masalah negara dan juga mestilah jujur dalam melakukan pelbagai amanah yang dipikul oleh pemimpin tersebut.
Sejujurnya saya sangat-sangat berharap agar bakal-bakal pemimpin ataupun mereka yang dicalonkan dalam PRU yang bakal berlangsung 19 November ini mendengar apa sebenarnya yang dimahukan oleh golongan belia sebab golongan belia juga memainkan peranan penting dalam mencorak masa depan negara kita. Dan Doktor, sebelum saya tanya soalan kepada Doktor, izinkan saya juga untuk baca salah satu komen dari rakan kita di Facebook oleh Maya Muhammad. Okey. Umur 18 tahun, apalah yang diorang tahu? Tanda soal. Nak uruskan diri sendiri pun tak reti. Ini kan pula nak pilih pemimpin. Tanda seru. Doktor, kalau kita bercakap tentang pemimpin muda pula, pengundi muda ataupun undi 18, ini bukan pertama kali dibahaskan. Malah dah sebelum diluluskan lagi pun dah banyak yang berdebat dan berkata tentang kemampuan, kredibiliti, daya pemikiran dan tahap mereka untuk memilih pemimpin yang bakal mencorak masa depan negara. Menurut Doktor, bagaimana dengan persepsi mengenai undi 18 ataupun pengundi muda ni? Sebelum tu nak tanyalah dengan Uyaina. Ya, saya. Datang tadi. Naik apa? Naik kereta. Naik kereta lalu jalan raya kan? Jalan raya. Sedar tak sedar, di atas jalan raya tu pemandu-pemandu di situ berumur minimumnya 16 tahun untuk yang bawa motor. 18 tahun kita dah bagi mereka lesen untuk memandu di jalan raya yang penuh risiko. Maka takkanlah kita tidak memberikan ruang, peluang untuk kumpulan anak-anak muda berumur 18 tahunan ke atas ni untuk mencorakkan masa depan mereka sendiri. Jadi bila kita bercakap tentang kematangan, pada saya kematangan ni juga dia selain daripada umur, selain daripada usia, tetapi juga adalah pendedahan. Anak-anak muda hari ini, saya sendirilah sebagai pengajar. Banyak yang saya sendiri belajar daripada pelajar-pelajar saya. Sebabnya mereka pun terdedah dengan sosial media dan kadang-kadang dia boleh petik pula cikgu. Saya rasa fakta tu cikgu kena tambah begitu dan begini. Jadi kita pun okey, sebab ini bukan 20 tahun lepas. 20 tahun lepas apa saja cikgu Syam cakap dalam kelas, that's it. Tapi hari ini dah berubah. Sebab sumbernya lebih banyak. Mungkin mereka sendiri baca lebih banyak daripada kita. Jadi kalau nak cerita soal kematangan, saya yakin dan percaya hampir 7 juta pengundi muda. Hari Sabtu 19 hari bulan nanti yang akan ada hitam jari kat sini akan membuat pilihan yang bijak. Dengan syarat mereka kena banyak membaca jugalah. Dan dia memerlukan juga saya rasa sedikit input daripada golongan-golongan yang lebih berusia lah. Sebab ni kali pertama ni debaran dia macam kan. Okey. Nampak debaran muka Hafiz tu. Bukan Hafiz Tapi Hafiz sebenarnya mewakili suara-suara pengundi muda di luar sana lah. Okey Hafiz, mungkin ada juga rakan-rakan kita di luar sana, rakan-rakan kita yang mana ini adalah pengalaman pertama mereka. Bagaimana Hafiz sendiri dan Alia jelas atau tidak mengenai proses bagaimana sebenarnya keluar mengundi itu? Bagaimana untuk proses keluar mengundi, sebenarnya itu berada di bawah tanggungjawab SPR untuk memberikan penerangan. Tapi saya yakin dan percaya ramai juga rakan-rakan mahasiswa, rakan-rakan belia pun dah mendedahkan kepada rakan-rakan kita bagaimana untuk keluar mengundi. Dan perkara yang paling penting ialah bagaimana untuk mereka semak di manakah mereka untuk turun mengundi. Itu adalah perkara yang penting. Macam contoh, saya sendiri sebagai mahasiswa, pada rakan-rakan saya di rumah sewa, saya bagi tahu mereka macam mana nak undi, cuba cek dekat dalam My SPR Semak. Itu adalah satu informasi yang penting untuk mereka dan juga menggalakkan untuk mereka turun mengundi. Dan pada masa yang sama juga, saya juga influence dengan orang-orang yang terdekat lah. Macam contoh adik saya, sepupu saya, saudara mara dan juga rakan-rakan terdekat. Sebab itulah satu titik permulaan untuk bagi mereka galakan untuk turun mengundi. Sebab kita tak nak mereka hanya turun mengundi disebabkan dipaksa. Tapi tiada ilmu pengetahuan yang asas untuk mereka turun mengundi itu tersendiri. Bagus jawapan Hafiz itu tadi. Dan saya kira Alia dan Hafiz ni sebenarnya antara belia-belia contoh. Yang mana seharusnya ada semangat dan ada iltizam untuk keluar mengundi. Untuk Alia sendiri, bagaimana sebenarnya dalam kalangan kawan-kawan Alia ataupun kelompok pergaulan Alia sendiri, ada tak dalam kalangan mereka yang mempunyai mindset atau pemikiran, okey, aku tak nak mengundi, ataupun lantaklah PRU, tak nak ambil tahu, ada ataupun tidak? Dan bagaimana sebenarnya Alia menangani kawan-kawan ataupun persekitaran yang begitu? Okey, sebenarnya memang tak dapat dinafikanlah, memang sebenarnya masih lagi adalah ramai kita kata bilangan para belia yang
orang kata macam tak nak pun mengundi sebab alasan mereka kalau undi ke tak undi sama. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kembali sebenarnya semua orang perlu mengundi. Macam for the next general election daripada berusia 18 sehingga dan ke atas lah perlu turun mengundi dan sebagainya. So apa inisiatif saya sendiri untuk orang kata untuk memberikan pengetahuan ataupun mendidik rakan-rakan saya adalah untuk kita berikan kefahaman kepada mereka kenapa perlu wajib mengundi dan sebagainya. Sebab saya percaya sebenarnya golongan belia ni dia bukan tidak tahu. Dia bukannya tidak ambil tahu, tetapi mereka sebenarnya kurang pengetahuan dan kurang ilmu mengenai ataupun mengapa dan bagaimana satu undian tersebut boleh merubah sebuah keputusan di dalam pilihan raya itu sendirilah. Dan juga sebenarnya ianya penting bukan saja kepada saya dan juga Hafiz lah untuk kita mendidik rakan-rakan kita lah. Sebenarnya sebagai entiti ataupun individu-individu yang di luar sana, kalau kita lihat ramai sebenarnya badan-badan ataupun grup-grup lah belia yang pergi orang kata buat ilmu pendidikan mengenai ataupun literasi politik lah khusus kepada belia-belia di luar sana lah. So itu Alia rasa one of way macam mana kita nak memberikan pendedahan lah kepada belia-belia untuk turun mengundi. Saya suka Alia sebut tentang literasi politik. Sebab mungkin perkara ini yang daripada dulu sehingga sekarang mungkin tidak banyak didedahkan, terutamanya khususnya dalam kalangan belia. Betul Yana. Kagum sekali dengan Alia. Betul. Dan juga Hafiz. Okey doktor, di hujung perbincangan kita harapkan dapat banyak lagi masa kan. Tapi di hujung perbincangan ni bukan sahaja untuk mereka pengundi daripada golongan belia, tetapi dengan adanya SPR pendaftaran secara automatik tu, secara tidak langsung ramai yang teruja untuk keluar mengundi. Doktor, kalau boleh dikongsikan rumusannya. Okey. Bila untuk mengundi 19 hari bulan November ni, saya ada beberapa perkara lah kalau boleh saya ambil masa sikit. Pertama, golongan belia ni seperti yang disebut tentang literasi politik tadi. Dalam ilmu sains politik, dia ada satu teori nama teori sistem. Teori sistem ni kata orang luar daripada politik tu dia perlu memberikan demand and support, permintaan dan juga sokongan. Maka permintaan, sebab itulah golongan muda perlu turun untuk sebagai tanda mereka boleh membuat demand. Kita tak nak nanti bila jalan lubang kemudian salah rupanya mengundi pun tidak. Jadi itu sangat mengecewakan. Dan perlu juga dalam masa yang sama memberikan sokongan. Bila contoh pihak kerajaan buat kempen begitu dan begini, maka golongan belia perlu menyertainya. Contoh bila katalah masalah ekonomi, bila pihak kerajaan membuat program siapa jom cari kerja contohnya di setengah tempat, belia perlu pergi. Itu barulah dia memenuhi kriteria demand and support. Dia tak boleh demand saja, support tak nak bagi, ataupun mengundi pun tak nak. Bukan demand and supply, demand and support. Demand and support. Kalau saya boleh rumuskan sikit lagi, boleh terakhir. Saya rasa orang belia ni bila dia nak mengundi ni, dia perlu bawa bersama mereka jiwa. Jiwa ni bukanlah jiwa ni satu akronim sebenarnya. J tu merujuk kepada juang. Golongan belia perlu faham bahawa mereka ni yang akan memimpin negara masa depan. Maka perjuangan titik mula ni adalah turunlah mengundi. Itu langkah pertama. Itu langkah pertama, very basic. Okey. I adalah inisiatif. Golongan belia sebenarnya pada hari ini dengan adanya social media, mereka boleh membuat demand secara sepakat. Kemudian W pula adalah wow. Golongan belia bila dia dah dapat inisiatif tu, dia sebenarnya boleh memviralkan ini dengan pelbagai cara. Dan akhirnya saya rasa golongan belia dalam mengundi perlu melihat kembali dengan semangat kepada agama. Agama dan kepercayaan. Jadi saya rasa jangan tak tahu mengundi. Malu siapa yang tak ada jari hitam pada 19 bulan ini. Betul. Baik, saya kira itu antara ringkasan ataupun rumusan terbaik untuk topik perbincangan kita pada hari ini. Pengundi muda, apa yang mereka mahukan. Terima kasih khususnya kita ucapkan kepada pertama sekali Alia Jaafar Siddiq, Muhammad Hafizuddin Muhammad Faisal dan juga Dr. Muhammad Syamsino Abdul Aziz atas perkongsian pada hari ini. All the best untuk adik-adik kita dan terutamanya kepada mereka yang bakal mengundi buat pertama kalinya. Terima kasih semua.